Ketika ini Encik Abu Bakar Jambul yang merupakan Timbalan Pengarah Dasar Unit Strategi Nasional Kementerian Kewangan. Encik Abu, terima kasih banyak kerana bersama kami. Terima kasih Cik Azri. Okey, jadi UTC akan dibuka di Sarawak pada hujung bulan ini ya? InsyaAllah, ya. Ya. InsyaAllah, ya. Okey, jadi mungkin kita boleh cerita dulu pengenalan mengenai UTC, mengapa perlu diwujudkan di sana, jadi apa peranan ataupun relevannya, silakan. Okey, boleh. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak Kementerian Kewangan sebenarnya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kita bagi bercerita tentang apa itu UTC, berkongsi dengan rakyat di sana apa sebenarnya UTC ini. Jadi untuk ringkasnya saya cuba menerangkan sikit sebanyak apa itu UTC lah. Sebenarnya UTC ini akronim bagi Urban Transformation Centre dalam bahasa Inggerisnya, ataupun dalam bahasa Malaysia Pusat Transformasi Bandar. Jadi ia ni sebenarnya adalah merupakan inisiatif kerajaan persekutuan lah ya, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Diperkenalkan UTC ini pada 12 April 2012, lama dah ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat supaya senang berurusan, di mana semua perkhidmatan utama kerajaan ditempatkan di sebuah bangunan yang kita namakan UTC lah. Jadi sebenarnya UTC ini adalah satu daripada inisiatif apa yang kita namakan Strategi Lautan Biru Kebangsaan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya NBOS lah. Jadi melalui program NBOS ni, kerajaan hendak memudahkan capaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dengan kaedah yang paling efisien, maksudnya kosnya rendah, impaknya tinggi, pelaksanaan program itu pantas. Jadi itulah intisari program NBOS ini. Kalau cerita pasal UTC, saya nak tambah sikit lagi. UTC ni unik sikit. Dia merupakan perkhidmatan setempat di dalam satu bangunan, menempatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan, dan yang lebih unik, dia beroperasi melangkaui operasi pejabat biasa, iaitu UTC beroperasi daripada 8.30 pagi sehingga 10 malam ya. 10 malam, 7 hari seminggu, termasuk Sabtu dan Ahad. Itu yang penting tu, 7 hari seminggu, Sabtu dan Ahad. Kecuali kalau Sabtu Ahad tu cuti umum, dia tutup lah. Kalau tak, maksudnya dia beroperasi 7 hari seminggu termasuk Sabtu dan Ahad, 8.30 pagi sampai 10 malam di Semenanjung. Itu yang senang tu. Senang untuk mendapatkan perkhidmatan ya. Okey, jadi UTC Sarawak akan dibuka pada 26 Februari nanti ya, di Taman Permata Kuching. Okey, jadi apa yang diketengahkan di sana, apa yang ditawarkan kepada masyarakat di Kuching khususnya dan Sarawak secara amnya melalui UTC Sarawak nanti? Okey, terima kasih. Saya boleh bercerita dari dua sudut lah tentang UTC Sarawak ni. Pertama tentang UTC Sarawak, dan kedua mungkin saya akan sentuh sikit tentang apakah program pada 26 hari bulan tu nanti. Okey. Pertama, UTC Sarawak ni sebenarnya telah mula beroperasi pada 17 September tahun lepas lagi dah. So lebih kurang dalam 4 bulan, 5 bulan macam tu dah beroperasi. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan. Dianggarkan dalam 2 ke 3 ribu rakyat di Sarawak mengunjungi UTC ini, ataupun setara statistiknya daripada September sampai Januari ini sebanyak 263 ribu lebih rakyat Sarawak telah mendapatkan perkhidmatan di UTC Sarawak lah. Jadi di UTC Sarawak ni terdapat 38 agensi kerajaan, badan berkanun dan juga pihak swasta yang beroperasi di UTC ni, Cik Azri. Sebenarnya UTC ni adalah perkhidmatan yang standard, baik di Sabah, Sarawak, di UTC Perak dan sebagainya. Kita terdapat 10 kluster perkhidmatan. So yang utamanya adalah perkhidmatan gunasama kerajaan lah. Kalau kita bercakap gunasama kerajaan ni, kita rujuk kepada yang hampir wajib lah. Di setiap UTC kita ada 3 perkhidmatan, 3 serangkai ni, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Ini anchor dengan izin anchor departments yang beroperasi di UTC. So memang kebanyakan perkhidmatan yang rakyat nak pun inilah pendaftaran, UTC dan juga pendaftaran, immigration dan juga JPJ. So selain daripada itu, ada juga agensi-agensi kerajaan negeri. Kalau di Kuching kita ada Dewan Bandaraya Kuching yang akan memberi perkhidmatan bagi rakyat mendapatkan membayar bil setempat dan sebagainya, terdapat di Kuching. Okey, selain daripada itu 9 kluster lagi tu, kalau nak cerita panjang lah. But then kita boleh cerita perkhidmatan keselamatan. Kluster yang kedua kita ada PDRM, perkhidmatan belia
kita ada belia dan sukan. Kita ada Kementerian Belia dan Sukan, perkhidmatan kesihatan, kita ada klinik Satu Malaysia, dia akan memberi perkhidmatan di situ. Kita ada juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada Biro Pengaduan Awam. So pendek 10 kluster. Yes, selain daripada itu ada juga NGO yang berkaitan bagi menggalakkan penglibatan masyarakat setempat baik dalam bidang kebajikan, baik dalam bidang sukan dan sebagainya. Dia beroperasi di UTC. Okey, itu dari segi UTC yang pertama saya sebut tadilah. Okey, yang keduanya pada 26 hari bulan ni, saya mohon menjemputlah semua rakyat di Kuching, Sarawak terutamanya, datang beramai-ramai ke majlis pelancaran yang akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 26 hari bulan Februari ni, 8.30 malam perasmian tu. Tetapi bermula daripada 6 petang kita dah ada macam-macam aktiviti antaranya cabutan bertuah hadiah-hadiah pun boleh tahan jugalah. Kalau boleh dikongsikan Cik Abu Bakar. Hadiahnya tu. Hadiah tak boleh. Tak boleh pula. Kalau tak saya sanggup terbang ni. Terbang ke Kuching ni nak tengok apa hadiah tu. Saya nak ikut. Kan kita ikut. Nanti tak ada elemen kejutan. Okey. Datang dulu ke UTC. Mula pada pukul 6 tu pun kita dah ada banyak aktiviti. Saya difahamkan ada persembahan daripada artis-artis juga. Ya, itu yang saya nak cakap tu. Ada persembahan daripada artis-artis kebudayaan, konsert rakyat oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian, penampilan Dayang Nur Faizah. Yes. Anak Sarawak. Dan beberapa artis-artis lain lah. Jemput datang beramai-ramai pada pukul 6. Selain daripada itu, kita juga ada berbagai kios lah. Mobile CTC misalnya. Mobile CTC ni ada satu lagi inisiatif kerajaan yang terangkum dalam kumpulan UTC, RTC dengan CTC. So Mobile CTC ni merupakan sebuah bas yang mana di dalam bas itu terdapat juga perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan. So ini semua mengenai penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Okey, jadi saya dah tak sabar ni sebenarnya ni. Dah tahu macam-macam dah tahu macam mana di bawah agensi ni berapa yang ada di UTC nanti. Jadi saya kira ramai yang nak tahu waktu operasi pula. Sebab biasanya kalau di Semenanjung matahari terbitnya mungkin awal sedikit, lambat sedikit. Kalau di Sabah Sarawak cepat. Jadi bagaimana waktunya? Okey, betul. Itu soalan yang baiklah. Tadi secara umum saya sebut UTC ni beroperasi daripada 8.30 sampai 10 malam. So di Sabah dan Sarawak kita awalkan sikit. Sebab macam Puan cakap tadi, matahari terbit awal sikit di Sabah Sarawak. So di Sabah dan Sarawak dia standard waktu dia beroperasi pada pukul 9 pagi sehingga daripada 8 pagi sehingga 9.30 malam. Awal sikit. Awal sikit dia mula 9 pagi hingga 9.30 malam. Dia tutup awal sikit. Okey, sebelum ni kita dah dengar pasal UTC dan kita juga dengar pasal RTC, Rural Transformation Center. Jadi mungkin penjelasan lebih lanjut tentang apakah beza ataupun berkaitan antara keduanya dan bagaimana saling membantu kedua-dua pusat ini. Okey. Terima kasih soalan tu. So UTC, RTC, Mobile CTC ni sebenarnya adik-beradik, iaitu sebahagian daripada inisiatif kerajaan dari segi Community Transformation Center. So dah banyak program-program transformation center kerajaan ni, GTP Government Transformation Program, ETP Economic Transformation Program. Yang kita duk buat ni adalah CTC, iaitu Community Transformation Program. So di bawah CTC ni, Community Transformation Program ni, kita ada UTC, Urban Transformation Center. Kita juga ada RTC, Rural Transformation Center. Dan yang ketiganya yang saya sebut di kawasan, saya nak explain, Urban Transformation Center di bandar. Kawasan bandar lah, pinggir-pinggir bandar dan sebagainya. Di pinggir-pinggir bandar dan kawasan yang di luar kepada kawasan bandar ni, kita wujudkan RTC, Rural Transformation Center. Dan di kawasan-kawasan yang jauh, tidak maksudnya sukar untuk dicapai dari segi nak bina bangunan dan sebagainya, kita ada Mobile Community Transformation Center, iaitu MCTC. So soalan Cik Ezri pasal RTC ni, RTC ni sebenarnya dia lebih kepada menumpukan pembangunan ekonomi nilai tambah di kawasan-kawasan luar bandar. Maksudnya lebih kepada menggalakkan peningkatan ekonomi masyarakat setempat di kawasan luar bandar. Dan dia ada 8 inisiatif. 8 inisiatif dewan RTC ni, selain daripada memberikan perkhidmatan di RTC misalnya di Gopeng, beberapa RTC lain dan juga misalnya di Kota Baru pun ada RTC, terdapat perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan juga, Jabatan Pendaftaran, Jabatan Immigration ni.
So selain daripada itu sebenarnya peranan RTC lebih kepada membina aktiviti nilai tambah masyarakat setempat. Termasuklah kolaborasi dengan universiti, buat program-program pembangunan dengan agensi-agensi keuangan, misalnya AIM dan sebagainya. Selain daripada itu terdapat juga aktiviti pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat. Itu cumanya bezanya tak jauh dari segi lokasi aja. UTC di urban, RTC di rural lah. Rural. Maksudnya di luar bandar dengan bandar. Dari segi lokasi RTC, lah. UTC dah ada dah lengkap di sini. Dan saya difahamkan juga ada OneMed ni. Mungkin ramai yang nak tahu walaupun telah pun disempurnakan, dilancarkan 2013 tapi kini kita nak imbas kembali. Okey. So OneMed ni sebenarnya maksud short form bagi One Malaysia Entrepreneurs. Satu Malaysia Keusahawanan. Dia ni juga adalah salah satu inisiatif di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Oktober 2013. Jadi setiap tahun bermula pada 2013 dan tahun lepas 2014 kita Kementerian Kewangan mengendalikan program One Malaysia Entrepreneurs, iaitu maklumat kita adalah melatih belia-belia. Sasaran kita sekurang-kurangnya 5,000 belia berumur di bawah 40 tahun untuk menyertai program OneMed ini. Kita layaklah ni. Layaklah kalau bawah 40 tahun layaklah. Okey. Jadi pada tahun ini sempurna dengan pelancaran UTC ini, kita juga nak lancarkan OneMed. Insya-Allah pelancaran UTC akan dilaksanakan, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi sebelah paginya, kira-kira 9 pagi, One Malaysia Entrepreneurs ini akan dilancarkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Irwan Serigal, Ketua Setiausaha Perbendaraan. So dijemputlah Sekarang ni pendaftaran pun dibuka. Kita pun jemput semua masyarakat di Sarawak, terutamanya yang di Kuching dan berdekatan ni, jemput datang. Bertempat di UTC ni juga kita akan buat One Malaysia Entrepreneurs dan insya-Allah akan dilancarkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Perbendaraan pada pagi 9 pagi 26 hari bulan ni. Okey, Cik Abu Bakar. Jadi apa yang ditawarkan ataupun apa yang boleh diperolehi oleh masyarakat Sarawak melalui OneMed ni? Okey. So program OneMed ni sebenarnya tahun lepas dan tahun sebelum tu kita buat 1 hari je. Tapi tahun ni kita ada penambahbaikan. Kita akan buat program 2 hari. So pengisian program tu lebih sikitlah daripada yang sehari, maksudnya 2 hari ni lebih sikit lagi. Jadi pengisian program ni pada hari pertama kita ada sesi-sesi pengenalan kepada keusahawanan lah. So program ni sebenarnya kita nak menyemarakkan minat masyarakat terutamanya golongan belia untuk turut serta dalam keusahawanan. Sebab kerajaan berpandangan bahawasanya salah satu bidang yang boleh menjana pendapatan negara adalah melalui keusahawanan. Okey, jadi pada hari tersebut juga secara paralel akan berlaku diadakan sesi-sesi penambahbaikan bagi program-program keusahawanan. Misalnya kita ada kita panggil juga booth-booth membuat pameran dan sebagainya bagi melatih peserta-peserta OneMed ini untuk misalnya mengembangkan perniagaan, mendapatkan pinjaman dan sebagainya. Bootcamp 3.0 tu? Ya. Okey. 3.0 ni maksudnya tahun ketiga lah. Tahun ketiga. Yes, tahun pertama kita tak sebut apa-apa. Tahun kedua 2014 kita sebut OneMed 2.0. Ni tahun ketiga OneMed 3.0. Okey. Cantik. Jadi impaknya melalui pelancaran OneMed dan juga UTC Sarawak ini yang dijangkakan mungkin dalam jangka masa pendek dan juga panjang selepas ni. Okey, dari segi UTC maksudnya kita hendak mencapai perkhidmatan asas kepada rakyat ni dengan mudah, iaitu rakyat boleh datang ke satu tempat iaitu dibangun UTC mendapatkan pelbagai perkhidmatan. Hendak memperbaharui lesen, hendak buat pasport dan sebagainya di satu tempat. Pada masa yang sama ada gerai-gerai ni jualan, boleh pergi membeli barang-barang keperluan, misalnya nak beli kain dan sebagainya, kita ada kedai kain di UTC. Okey. Jadi maksudnya pada jangka panjangnya apa yang kerajaan ingin capai daripada segi pembinaan UTC ini adalah kesejahteraan kepada rakyat lah.
Maksudnya rakyat akan gembira, rakyat akan rasa senang berurusan dengan kerajaan mudah sebagainya. Maksudnya rakyat akan merasa sejahtera. Cepat pun cepat di RTC dan juga UTC. Baik, Cik Abu Bakar, saya kira ramai penonton kita di Sarawak yang sekarang ini sedang menonton. Ramai usahawan ni juga ni. Kalau kita tengok biasalah di Sarawak memang terkenal dengan kek lapis, terkenal dengan kraft tangan. Saya kira ramai yang nak turut serta. Yang terakhir, macam mana cara untuk minta mungkin ada laman sosial atau laman sesawangnya? Okey, kita ada buka pendaftaran boleh dibuat secara online lah. Dia punya alamat website kita www.1met.org. Okey, jadi mudah sekali. Silakan semua belia-belia mendaftar sekarang. Kalau tak dapat yang hari ini pun, katalah tempat penuh, jangan bimbang, kita akan ada di negeri-negeri lain. Bagi terutamanya belia-belia yang duduk di negeri-negeri lain, jangan bimbang. Kita akan buat di seluruh negara. Cuma pelancarannya kali ini kita buat di Kuching. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Abu Bakar. Nanti kita berkampung di Kuching Jemput, silakan. InsyaAllah. 26 Februari ini bertempat di Taman Permata, iaitu di medan letak kereta Taman Permata Kuching untuk pelancaran OneMet di sebelah pagi dan juga UTC Sarawak di sebelah malam oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.